betul lah. In my life, in my relative life right now, family is my priority. Okay, because whenever kita membagi priority kepada isteri dan juga anak-anak, barakahnya dari situ kan. Jadi saya rasa macam happy sangat-sangat. Sabar. Kita dalam rumah ni, Pak. Rumah orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah apa khabar, sihat? Baik. PKP ni kan duduk kat rumah aja tengok Ada jugalah. I mean, bila dah PKPB or even PKPB tapi kita dah boleh merentas negeri. Jadi saya gunakan kelapangan masa supposedly budak cuti sekolah kan. So dia still ada online class. So dia orang bawa balik jugalah daripada bawa dia orang pergi family trip kan. So aktiviti-aktiviti yang lain tu masih dalam macam biasalah. Yalah, kita as tahu long kita jaga SOP. Kita tahu kerja boleh kerja dah, sekarang shooting semua tak ada masalah kan. Cuma terkawal sikitlah dalam SOP Betul. So hari ni dengan Norman hari ni sebenarnya nak cerita sikit sebab dengan cerita dekat Astro ada 2 program baru, 2 rancangan drama baru yang lakonan Norman sendiri Yang satu kalau tak silap saya akan keluar 4 Januari, iaitu hari ini sendiri. Hari ni, malam ni kan, Family. So satu Fam, I love you. Actually family dia FAM. ILWY tu stands for I love you. So Fam, I love you. Play of words sikit lah kat situ. Yes, dia punya akronim dia I love you. Faham. Dan yang kedua ada cerita The Maid yang akan keluar pada 6 Januari. Yes, betul, 6 Januari ni. Tapi tak apa, kita cerita satu-satu. Boleh Cerita dulu pasal Family ataupun Fam, I love you dulu So cerita ni Norman bercerita sikit sebab yang saya tahulah cerita ni pasal keluarga. Of course nama pun tajuk pun Fam, I love you kan. Dan lepas tu dia macam yang terjadi pada waktu COVID, macam mana menghadapi COVID dengan family yang tiba-tiba biasanya bertiga berempat. Dalam cerita tu patutnya your close family 4 orang kan. Wife dengan anak 2 orang. Anak 2 orang, me, my wife and anak 2 orang. And then datang pula my father and my mother. And then masih datang tu dia orang. Itulah permulaan cerita dia dekat situ. So dia jadi besar. Cuba cerita sikit Norman, apa cerita dia secara ringkas tanpa membocorkan rahsia lah, tanpa terkeluar benda-benda yang tak patut kan. Okay. Secara generalnya cerita yang kita buat ni, we go on Fam, I love you dulu. Kita akan konten yang nowadays you tahu, kita in reality pun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi masyarakat pada hari ini syukur alhamdulillah untuk bahagian penyiaran dan juga hiburan masih lagi bergerak seperti biasa. Kita masih lagi dapat keizinan bagi penggambaran, as long kita jaga SOP semua kan. Betul. Cuma bila kita nak bagi pengisian dari sudut konten drama ni, series ni, kita nak something yang penonton tengok terhibur, tak payah fikir panjang. Sebab sekarang ni kita dah cukup, penonton dan penduduk Malaysia dia dah cukup stres dengan bermacam-macam implication yang kita tak jangka kan. Jadi Fam, I love ni satu cerita yang sangat, dia cerita macam komedi punya konsep. Tapi ada isu-isu dan juga topik-topik semasa yang kita cuba inject kat dalam drama bersiri ini. Contohnya saya dalam cerita itu someone yang di bahagian oil and gas, family dah well off dan sebagainya. Tiba-tiba bila berhadapan dengan COVID-19 ni, kerja stranded and everything, so I jadi rider. Jadi rider untuk hantar makanan ni semua. So dan cerita ni sebenarnya dalam konsep kita adalah isu antara kekeluargaan. Maksud dia ni cerita rakyat Malaysia lah, di mana bila mak dengan ayah ada datang, and then suddenly macam menantu tak ngam, tapi kena ngam juga disebabkan kita berhadapan dengan pandemik, all stranded dekat dalam satu rumah. And then kita tak boleh nak merentas negeri dalam jangka masa yang panjang kan. So dia punya dia gelombang dia semua dekat dalam graf dia semua dekat dalam satu rumah tu. Faham. So jadi cerita ni sebenarnya dia ambil reality jugalah, macam mana kesusahan, macam reality, Norman kata daripada kerja biasa macam oil and gas, tiba-tiba terpaksa jadi rider, food macam semua tu kan. Dan biasanya duduk boleh keluar masuk, tiba-tiba satu family yang besar duduk satu rumah. Satu family yang besar. Memang dia sangat, kata benda ni sangat related dengan cerita, memang akan terkena kepada penduduk-penduduk Malaysia yang berhadapan dengan COVID-19. Dilema dari segi pekerjaan yang tiba-tiba tak ada kerja,
dan macam mana kita memberi satu option macam mana kita nak mengatasi dalam keadaan begitu dengan secara kekeluargaan, walaupun kita mungkin tak sependapat, tapi for the sake of surviving in life, you kena bersatu juga. Faham. Betulkah saya lah kalau saya silap? So macam Fazlina Ahmad Daud dengan Razak Ahmad mesti jadi you punya apa? Parents ke betul? My parents. Your parents lah dalam cerita ni. Yes, my parents. Both my parents, dan dia akan ada konflik dengan menantu dia. Shakila Qadiri, betul? Yes. Shakila Qadiri. Okey. Shakila tak bekerja dalam cerita ni? Dia sebenarnya dia full time housewife. Tapi disebabkan adalah dia punya isu penceritaan kat situ membuatkan tiba-tiba dia pun dia actually kind to be like macam queen control dalam rumah. Okay. Nampak je I ni badan besar, ada kecil, tapi dia kecil-kecil cili padi. So benda tu berlaku, dia ni dekat luar, wow, dah macam very out loud. Tiba-tiba kat rumah dia macam terdiam kan depan isteri sebagainya. Tapi dalam masa sama wife dia sangat supportive. So dia dekat situ nanti adalah dia punya isu di mana ada bagi satu teaser je kat sini. Dia cuba menyembunyikan tugas dia sebagai rider untuk menghantar makanan ni daripada mak dengan ayah dia. Dengan bersama isteri je. Tiba-tiba dia dapat message untuk hantar makanan, dia pusing-pusing balik. Lepas tu rupanya datang ke rumah dia balik, bapak dia order. Faham. So macam mana dia berhadapan dengan situasi tu. Macam-macam konflik tu berahsia, tak nak bagi tahu semua kan. Dia pusing-pusing dia dah sampai. Dia tak berahsiakan, yang tahu benda ni dia jadi rider ni adalah yang tahu isteri dia saja. Bukanlah kita nak memandang macam benda ni sesuatu yang apa orang kata kerja tu tidak macam tak baik takkan sebagainya, tetapi dia macam nak merahsiakan supaya tak nak dia orang ni susah hati. Itu sebenarnya. Yang penting semua tersedia, makan minum semua dah ada kan. Tapi pusing-pusing balik dia pergi ke situ 2-3 kali. Dia pusing balik pergi ke rumah sendiri. Boleh bayangkan tu kan. Yalah, kita pun tak nak susahkan hati orang tua kan. Bila jadi macam ni kadang-kadang susah juga. Betul. Realitinya. So bekerja dengan orang kata apa di waktu PKP. Okay, bersama pelakon, ada pelakon kita panggil pelakon veteran jugalah kan, Razak Ahmad semua tu lama, dan juga yang muda-muda kan. Susah ke tak susah sebenarnya, dan berapa lama sebenarnya ambil masa untuk siapkan ke semua episod? Ke belum siap lagi, macam baru sebagai-sebagai? Siap semua? Dah siap. Tapi kita berhadapan dengan cabaran pada fasa realitinya. Okey, masa kita bekerja dekat onset tu tak ada masalah. Memang kita orang dah pernah bekerjasama sebelum ni, baik dengan yang veteran dan juga yang newbie ni semua saya pernah bekerjasama. Dan memang kita cepat blend untuk create a chemistry dan juga wavelength antara satu sama lain. Isunya adalah perjalanan kita punya shooting base dekat Rawang. Okay, jadi bila kita berhadapan dengan PKPB ni, kita tak boleh nak meretas daerah. So saya tiap-tiap malam kita orang start shooting call time pukul 8 pagi every day, almost every day for almost 3 weeks. Okay, so pagi saya keluar rumah, anak-anak semua masih lagi tidur. Saya balik selalunya anak-anak dah tidur every day for untuk dalam masa 2-3 minggu tu. Dalam perjalanan balik dekat NKVE tu, hari-hari saya akan melempur roadblock yang sama, orang yang sama. Okay, dan setiap kali berhenti kat situ saya kena turun maksud dia bukan sebab dia first day tu dia macam PA saya beritahu kat depan kan, dia bawa Norman Hakim, tapi saya dah tidur. Second day pun dia lalu lagi, tapi memang saya masuk kereta saya dah tidur lah kan. Dia tiba kata okey boleh tak macam dia macam minta supaya saya tak tidur, pesan kat saya the next day tak payah tidur kan. Sebab dia sampai tu saya pun tak perasan sebenarnya bila turun tu, masa tu consistently dalam pukul 3-4 pagi. Rupanya diorang masih lagi cergas, kita punya frontliners ni masih lagi bertugas dan sebagainya. Jadi turun tu dia sekadar nak orang kata berinteraksi, diorang appreciate kita dalam bidang entertainment ni. Dan saya pun sebenarnya saya tersentuh. Aku dah habis kerja walaupun pukul 3-4 pagi, dah boleh tidur dalam kereta, tapi diorang masih lagi bertugas. Jadi benda tu jadi lama-lama diorang jadi kawan tau. Masa hari ke-5, hari ke-6 tu saya siap boleh bercerita dengan okey hari ni saya shoot gini gedebak-gedebuk, cerita dah gini. Sampailah hari ke-14
So bila masuk hari yang bila kita dah nak habis syuting tu, saya rasa macam satu kesedihan di mana kali ni saya balik untuk hari yang terakhir. Lepas ni saya dah habis syuting dan saya cakap dengan diorang, saya ucapkan terima kasih kepada frontliners sebab diorang ni memang kita nampak diorang punya effort berjaga sampai ke pagi, and then mungkin diorang ada circle diorang kan. Betul. So benda tu sedikit sebanyak macam in reality pun berlaku dalam suasana kita berhadapan dengan PKPB, dalam drama pun berlaku kita berhadapan dengan PKP kan. Jadi seronok. So itu pengalaman baik lah Norman sebenarnya, sebab bukan kata apalah, sebab mereka pun manusia biasa juga, tiba-tiba ada peluang jumpa selebriti macam tu, macam you sendiri kan, dan you sanggup meluangkan masa. Dia menghargai lah, kita sama-sama menghargai. Dia menghargai saya sebagai seorang selebriti dan juga yang orang kata bekerja juga untuk memberi satu pengisian ataupun konten yang menarik kepada penduduk Malaysia untuk ditonton untuk drama Fam I Love You ni. Dan diorang juga bekerja untuk menjaga kita semua. Jadi kita sentiasa menghargai antara satu sama lain. The moment nak berpisah tu rasa macam alah kan, terpaksa meninggalkan family kan di rumah. So macam pergi pagi anak tak bangun balik 3 minggu tu, jaga masa banyak dalam waktu PKP kan. Diorang tak cari you ke? Ya, anak saya ni diorang kalau dah berpisah lebih pada 8 jam tu dah macam sebulan tak jumpa. Bayangkanlah dalam masa saya sampai yang diorang sampai berbunyi, papa ni asyik work je kan. Lepas tu saya ada macam tergerak nak ajak sekali, tapi nanti diorang tak selesa sebab kita bekerja dalam satu jangka masa yang lama, yang panjang kan. Faham. Jadi bila berlaku macam tu, bila ada momen untuk saya spend time dengan diorang walaupun sekejap, sampai ke peringkat saya kejut masa bangun, dia siap beri pesan, papa balik nanti kejut lah kan. Jadi saya kejut, jadi dapat spend time sekejap je dalam 10-15 minit. Tapi nanti besok dia terlupa yang diorang sebenarnya saya dah kejut, dia dah bangun, dia dah tidur balik. So benda tu selalu communicate melalui video call lah kan. Itu pun memang ada cadangan nak tambah seorang lagi ya. Kita go by progress. Rezeki ada lah, betul tak? InsyaAllah. Itu nak menambah anak, tapi satu ni menambah isteri. Tapi bukanlah menambah isteri sebab program The Maid, cerita The Maid pula kita cerita sikit kan. Dia bukan menambah isteri, memang dah ada 4 isterinya, betul lah. Dalam The Maid, tak salah saya you jadi J kan, seorang penulis writer Dia seorang novelis. So cerita apa sebenarnya pasal The Maid ni, sebab dikata you J ada 4 isteri tapi tajuk The Maid. Apa cerita dia sebenarnya? Cerita secara generalnya cerita ni lebih kepada comedy thriller. Pun cerita yang dia banyak plot twist kat situ, tetapi cerita yang ringan dan boleh ditonton oleh semua, dan kita tak perlu nak berfikir panjang. You just enjoy the show untuk The Maid ni. Saya sebagai J, seorang novelis yang dah dipotretkan, dah mempunyai 4 isteri. Jadi dia punya cerita dia memang, bila saya baca skrip tu kan, wow, saya kata cerita ni memang orang akan tunggu melekat dekat depan TV sebab yang menjadi isteri saya pun bukan calang-calang. Sherry, Mira, sebab isteri pertama Sherry Al-Haddad, isteri kedua Nina Azman, isteri ketiga Izzati, yang keempat Mira Fiza. Jadi diorang ni on the surface kita nampak masing-masing J ni berjaya mendamaikan dan sebagainya, but behind the actual story tu, dia ada konflik yang berlaku yang menyebabkan yang benda ni semua yang J tak tahu tetapi penonton tahu kan. Penonton tahu, penonton sebenarnya dia tahu cerita sebenar yang mungkin dia nak memberitahu J, sebenarnya gini lah, tapi J tak tahu, penonton dah tahu dulu kan. Betul. Dan kat situ adalah berlaku satu kejadian yang maksud dia ini dia punya, kalau cerita sekarang tak best, kena tengok salah seorang daripada isteri ni gone. Meninggal lah. Nak cari siapa kan, nak cari siapa antara dia punya banyak twist je lah. Orang ni suspecting this one punya kerja, yang ni suspecting this one punya kerja kan. Jadi itulah kena tengok. Yang best, yang paling penting kita berjaya build up chemistry antara pelakon-pelakon,
Dan cerita ni mengambil masa lebih kurang dalam 3 minggu dia juga untuk 10 episod. Dan dia akan ditayangkan pada setiap hari Rabu jam 9.30 malam. Dia ganti slot The House sebelum ni. So normal maknanya dia lebih kurang macam who done it lah sebenarnya ni kan. Siapa yang membunuh orang lah sebenarnya cerita dia. Betul lah. So, siapa kena bunuh, siapa yang membunuh. Kan? Tapi kita punya cara tu tidaklah terlalu macam you akan stres, you akan rasa macam Allah banyak kena bunuh. Benda ni sangat dia akan berlaku twist kat situ. Itu yang penonton nak tunggu tu. Okey. Tapi The Maid tu, orang gaji tu ada ke apa kena dengan orang gaji The Maid pula? Okey, sebab setiap J ni dia seorang jutawan. Bukan dia kaya melalui hasil dia buat novel dan juga royalty dan dia punya distribution channel dia worldwide. Okey. Dan dia bekalkan setiap isteri dia seorang maid. Okey. Jadi dalam ramai-ramai antara 4 orang ni, so maksud dia 4 plus 4 jadi 8 lah. Jadi ada 4 orang isteri dan 4 orang maids kat situ kan. Jadi maids ni salah seorang adalah menjadi playmaker pada jalan cerita ni semua. Dia lah penyebab kepada benda ni semua. So benda tu yang akan menjadi siapa sebenarnya yang punya angkara pada apa yang berlaku. Kalau tak kerana dia ni, cerita The Maid ni tak akan berlaku daripada episod 1 sampai episod 10. Siapa dia? Dia punya plot, dia punya plot daripada isteri 4 isteri sampai 4 orang gaji, 4 maid. Dan di mana ujung-ujung sekali akan muncul lagi seorang maid lepas salah seorang isteri ni dah gone, dia akan replace balik salah seorang maid ni akan jadi isteri J. realitinya macam mana bekerja dengan 8 orang wanita yang berbeza dalam satu masa? Susah tak? Wow, amazing. Sebab I tell you, diorang punya kemuafakatan ni sejak hari pertama. Dan bayangkan 8 orang ni, diorang ada saja yang saya sendiri macam I cuba nak blend sekali boleh, tapi I tak boleh nak konsisten secara endurance untuk berada dalam punya circle ni. Sebab ada je topik tengah bercakap pasal makanan, switch pada handbag, pada handbag switch pada kasut, pada kasut switch pada makeup, lepas tu pergi pada makanan balik, lepas tu dia boleh cross daripada makanan pergi ke sini, ni cross ke sini kan, sampai ke peringkat aku pening lah duduk dengan korang ni. Aku duduk tepi sekejap lah, KIV sekejap dia cakap dengan diorang kan. Tapi it's very fun sampai ke peringkat kita dalam group kan. Macam I pun tak expect yang diorang akan build up this chemistry yang sangat baik. Sebab kadang-kadang I punya perception lah before that, alamak ini semua big star ni kan, diorang ni mungkin ada masing-masing ada carry diorang punya mungkin personal ego dan juga attitude dan sebagainya. But I was wrong, totally wrong at all. Masa dia kata ini betul-betul bermadu di dalam cerita ni kan. So sampai ke peringkat even Miza pun ada, Mira Filza pun ada stated dekat dalam IG dia kata for the first time pergi ke set tak tak ada stress, tak ada rasa macam tak sabar sangat nak sampai ke set. So I rasa macam they really enjoy the actual even though not in reality, tetapi apa membawa pada karakter masing-masing tu, they really enjoy the moment. So kalau dekat set tu realitinya masa dekat set, kalau nak bermadu dengan yang mereka yang dalam set lah jangan bermadu yang dalam cerita dalam cerita lah, so far lah. Dalam cerita mati-mati gaduh kan. Dekat set tu baik semuanya. Ya, betul. Yang tu pula shooting kat mana? Pengalaman dia macam mana pula? Ada benda-benda yang menarik boleh kongsi satu? Ni agak seronok juga sebab mula-mula pada perancangan awal dia ada untuk rumah isteri yang pertama tu menjadi rumah main lah. Rumah utama kita punya location shooting. Mula-mula tu sepatutnya kita shooting di section 7 Shah Alam. Okeylah, I dah calculate lah. Sebelum ni sebab I shooting untuk Fam I Love You dengan The Maid ni back to back. Habis saja Fam I Love You terus masuk set The Maid. So Fam I Love You ni dah dekat Rawang, yang maksud dia akan mengambil masa lebih kurang dalam 40 minutes to 1 hour. From my place dekat area Taman Kelab UK. Yang ni pula nak shooting kat Shah Alam. So I dah plan keluar pagi, balik pagi lah lepas ni semula. Tiba-tiba last minute dia orang change the location, main location from my house jalan kaki saja. You rasa? Seronoknya. Tak sakit hati dia orang ni yang duduk dekat Shah Alam apa semua kan.
So anytime, yang itu pengalaman paling best lah. Bila I diperlukan saja daripada rumah, okay, tak sampai 3 minit dah sampai dah. Weh, jarang dengar artis dapat bekerja dekat dengan rumah macam tu sangat dekat. Dan I rasa macam okay, tengok ada gap lebih kurang 3 scene, I balik rumah kan. Sampai mawar, anak-anak pun happy. Papa dah habis work sekejapnya. Lepas tu tiba, Papa nak keluar work balik kan. Because betul lah, in my life, in my reality life right now, family is my priority. Okay, because whenever kita membagi priority kepada isteri dan juga anak-anak, barakahnya dari situ kan. Jadi I rasa macam happy sangat-sangat. Ini balance. Sebelum ni I shooting untuk yang the first family macam jauh tiba, I've got macam it's a blessing dapat bekerja dekat dengan rumah, you know. So macam towards the end conclusion, I bersyukur sangat dengan orang kata ini adalah I shoot semua memang hujung-hujung 2021 dan ditayangkan pada permulaan 2021. Okay, di penghujung 2020 I shoot semua drama-drama ni semua, dan pada awal 2021 ditayangkan. Dan it's a good start for me untuk 2021. Thank you Allah Subhanahu Wa Taala untuk rezeki ni semua. Dan pada saya rasa, bukan saya rasa, saya yakin ini adalah berkat doa suara hati anak-anak yang sentiasa mendoakan. Bila kita dapat rezeki, kita bawa anak jalan-jalan makan sedap-sedap, kita bawa anak jalan-jalan pergi vacation kan. Itu orang kata barakah pada rezeki yang kita dapat tu. Jangan lupa mem. Mem jangan lupa. Dia dua-dua adalah maksud dia the mothers to my kids ni semua adalah the planner, the mastermind behind this. I tahu bagi duit dekat dia orang, settle everything semua, dan dia orang tahulah menguruskan. Yang penting kita pengurusan dari sudut masa dan juga dari sudut keperluan tu sentiasa kita bagi prioriti. Faham. Okey. Jadi permulaannya pernah dukung mem kat sini. Sentiasa wajib. Okey, kepada penonton-penonton dekat luar sana, korang kena tengok Fam I Love You setiap hari Isnin jam 9 malam dan juga The Maid setiap hari Rabu jam 9.30 malam. Sebab cerita ini memang saya boleh memberi satu garanti, dia sangat akan related dengan kehidupan sehari-hari kita, dan dia adalah satu cerita yang kita tidak perlu terlalu banyak sangat berfikir. Okay, berfikir maksud dia message tu ada, tapi kita tak perlu macam kita dah membantu orang kat situ supaya okay, those positive input dapat, tapi tak perlu nak pening-pening kepala berfikir dan sebagainya. Jadi terima kasih atas sokongan semua. Jangan lupa untuk saksikan Fam I Love You setiap hari Isnin jam 9 malam di Astro Ceria, dan juga The Maid setiap hari Rabu 9.30 malam di Astro Ria. Tadi Ceria, ini Ria pula. Okey. So satu, family seorang suami yang bertanggungjawab. Satu lagi, suami ada 4 isteri. Yes. Maman, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa. Hari Isnin kita buat interview ni pagi-pagi lagi sebenarnya. Okay, salam pada seluruh family semua. Saya harapkan semuanya bukan untuk you je lah, untuk semua orang selamatlah. Kita mengharapkan. Assalamualaikum Maman. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.